Okay everyone, so kita teruskan kepada redox tiub U untuk topik redox. Jadi saya di sini ada kongsikan satu contoh nota yang saya dapatkan daripada Google dan saya sangat suka nota ni. Sebab kenapa? Sebab dia dah merangkumi semua yang kamu kena belajar dalam topik tiub U. Jadi semua daripada sini I hope you can take note, very carefully take note sebab dia akan menjadi satu topik yang berat jika kamu tak faham dengan sepenuhnya. So, dalam video yang lepas kita hanya tengok a simple set of YouTube cell. So kita akan tengok this one pula a few example yang mungkin kalau kamu perasan perubahan tenaga pengaliran elektron, elektrod, terminal apa, katod ke anod, itu semua akan ditanya di dalam soalan SPM. Jadi that's why saya sangat suka dengan nota ini sebab dia dah merangkumi kesemuanya dalam satu ni. So that bila kamu nak ulang kaji, kamu tengok sahaja, kamu lukis this one only, so kamu dah dapat tahu dah apa soalan-soalan yang akan keluar untuk topik tiub U. Kalau dia keluar tiub U untuk melibatkan tindak balas redox. Okey. So, tanpa melengah masa, kita perhatikan diagram ini dahulu. Apa bahan yang dia bagi? So, kita ada larutan kalium manganat. Larutan kalium manganat 7 berasid dan kita ada larutan ferrum 2 sulfat. So, kamu kena ingat bahawa larutan kalium manganat ini dia adalah bahan famous untuk reduction. Dan kalau salah satu reduction, of course ini adalah bahan untuk oxidation. Jadi kita boleh terus tulis di sini dah. Okey, proses di sini. So, proses di sini adalah proses penurunan dan proses di sini adalah untuk pengoksidaan ataupun oxidation. Okey. So, kalau kita ada agent maksudnya yang tolong dia membuat proses pengoksidaan. Jadi dia hanya terbalik sahaja. So, just in case kalau ini adalah penurunan, Okey, kalau dia adalah penurunan, dia punya agent itu reduction kan. So, dia punya agent akan jadi oxidation, which is pengoksidaan. Terbalik. Okay. Kalau yang ini ox, so agent dia akan jadi reduction ataupun penurunan. Okay. So, nak tentukan mana satu terminal. Okay, this is electrode. Electrode yang digunakan adalah electrode carbon. So, electrode carbon, kita akan tentukan electrode ni, kita akan jumpa perkataan anode ataupun cathode. So, dalam bahasa Inggeris, anode or cathode. Ejaan dia lebih kurang macam ni. Okay, dalam elektrod kita nak tentukan adakah elektrod X ini anode ataupun elektrod Y ini adalah anode. So kita kena tahu mana satu anode, mana satu cathode. So here is the tip macam mana kamu nak tahu mana satu. So kalau saya akan ingat perkataan anode. Anode. Okay, so sekejap saya buat expression kat bawah. Okay, nak determine how to determine which is which electrodes is anode or cathode.
Okey, so cara nak tentukan dia, kamu kena ingat perkataan are not. So perkataan are not. So perkataan are not, so awak tulislah besar-besar. Are not they. So di atas huruf A di sini it is stand for atas SEK. Ini kita akan tengok dalam elektrolisis. So kamu boleh abaikan dulu. So di bawah subtopik elektrolisis. Okey. Seterusnya nilai N di sini dia merujuk kepada negatif. So dia merujuk kepada negatif terminal. Huruf O merujuk kepada oxidation. Dan DE merujuk kepada donate elektron. Jadi kalau katot is just plus besar, dia cuma terbalik sahaja. Okay. For katot, the first one dia sepatutnya di bawah SEK, merupakan terminal positif terminal. Reduction dan accept elektron. Untuk katot plus besar. Tapi yang saya nak kamu nak ingat untuk anode sahaja. Ingat anode. Kalau kamu ingat anode, kamu akan plus besar untuk katot. Terbalikkan sahaja. Okay. So then okay. Kalau kita tahu tadi anode, so anode referring to the anode, they stand for atas SEK, negatif. Kejap. Anode atas SEK, negatif terminal, oxidation dan donate elektron. So kita boleh tulis di sini untuk kolom di sini bahawa elektrod X, okay, elektrod X, okay, sebab dia mana satu oksi kan. So kalau dia menjalani oksi, maksudnya di sini. So dia punya terminal adalah terminal negatif. So terminal negatif. So, terminal negatif dia adalah elektrod not. Okay. So pengaliran elektron yang berada di atas ni, okay, ini warna kuning ni, tabel warna kuning ni, okay, pengaliran elektron tu dia always start daripada oksi ataupun daripada anode pergi ke katot. Okay, sebab anode ni tadi dia kan donate elektron. So kalau dia derma elektron, elektron itu dia akan bergerak. Okay, this is our electron. Dia akan bergerak ke elektrod X. So pengaliran elektron dia bergerak dari elektrod Y ke elektrod X. Dan perumahan tenaga kamu tahu K. So daripada tindak balas tenaga kimia, dia akan perubahan tenaga dia menjadi tenaga elektrik, di mana kalau kamu celupkan dua elektrod ini,
dua elektrod ini ke dalam larutan dan dia menghasilkan tindak balas redox. Okey, elektron itu berjalan dari Y pergi ke X dan galvanometer akan memberi bacaan bacaan V. That's why dia daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Okey, so kalau di sini, kalau elektrod Y adalah anode, elektrod X adalah kathod dan terminalnya adalah terminal positif. Okey, so pemerhatian pula macam mana pemerhatian? So macam mana kita nak tulis pemerhatian? So nak tulis pemerhatian, kita kena tahu dia punya bahan yang digunakan. So bahan yang digunakan sini adalah ferrum 2 sulfat. So ferrum 2 sulfat bila dia menjalin oxidation dia akan jadi Fe3+. So Fe2+ tu dia jadi hijau. Dia adalah warna hijau, dia akan menjadi warna perang. So pemerhatian yang kita boleh tulis di sini bahawa okey, so larutan hijau FeSO4 bertukar menjadi perang. Okey, bertukar menjadi perang ataupun brown. Manakala kalau this one dia punya manganat. So manganat dia kan manganis. Okey, saya rasa saya ada belajar ajar awak ini macam mana. So, saya akan ingat buah manggis. Buah manggis warna purple. So, pemerhatian yang kita akan dapat di sini adalah larutan ungu KMNO4 menjadi tidak berwarna. Okay, so that is your observation. Okay, macam mana pula dengan perubahan nombor peroksidaan? So that's why kita kena buat dia punya persamaan ionik, half ionic equation. So nak buat half ionic equation, saya rasa saya tak perlulah ulang balik macam mana nak buat kan. So kamu boleh refer kepada a few contoh-contoh yang saya dah buat dalam video-video yang lain. Okay, so kita ada MnO4- plus 8H pluskan dengan 5E menghasilkan Mn2 plus 4H2O. Okey, so macam mana nak tahu perubahan nombor peroksidaan itu berlaku? So perubahan nombor peroksidaan tu kamu kena tengok dia punya Mn sebab we are focus on Mn. So daripada Mn ini kamu kena tahu dia punya nombor peroksidaan bagi Mn. So macam mana nak tahu, macam mana nak verify dia punya Mn ni? So that's why, okay, nampak tak dia negatif 1 kan? So kalau dia negatif 1 maksudnya Mn tambahkan dengan 4O dia akan jadi negatif 1. Okay, so charge bagi O adalah negatif 2. So Mn plus 4 negative 2 equal to negative 1. So you calculate, you will get at -1. So Mn, okay, you substitute here. So 8 tolak 1 positif 7. Dia akan menjadi Mn2 plus. So nombor peroksidaan bagi Mn dia akan berkurang. Okay, dia akan berkurang daripada positif 7 menjadi positif 2 positif. Okay, kalau dia ini adalah charge. So kalau nombor oksi dia adalah positif 2 lah. Ni nombor oksi dia adalah positif 7. Kalau kamu tengok dia positif 7, dia menjadi positif 2. So means to be nombor oxidation dia tu berkurang.
Kalau nombor peroksidaan dia berkurang, dia adalah reduction. So, kita boleh tulis di sini nombor peroksidaan dia berkurang, okey, daripada positif 7 kepada positif 2. Begitu juga same goes dengan perubahan nombor peroksidaan bagi Fe2, FeSO4. Okey, kita ada FeSO4 minus FeSO4. So, kita hanya fokuskan kepada Fe sahaja, which is referring to Fe2+. Bila Fe2+, dia menjalani proses oxidation, dia akan menjadi 3+, pluskan dengan 3. Macam mana kita nak tahu? Kita akan plus elektron by adding at greater side. So, between positive 3 dan positive 2, so of course positive 3 yang lebih besar. So, that's why kita akan tambah E tu di sebelah kanan. So, sekarang kamu nak tengok dia punya nombor peroksidaan. So, this one, nombor pengoksidaan dia adalah number oxidation number adalah positif 2. Meanwhile, kalau yang ini, nombor oxidation dia adalah positif 3. So, nampak tak dia ada berubah dari positif 2 pergi positif 3. Dia punya nombor pengoksidaan tu meningkat. Kalau nombor pengoksidaan meningkat, dia merujuk kepada oxidation ataupun pengoksidaan. So that's why kalau kamu nak tulis perubahan nombor pengoksidaan, kamu boleh tulis nombor pengoksidaan bertambah ataupun meningkat. Nombor pengoksidaan bertambah dari positif 2 kepada positif 3. So, biasanya yang ni saya akan skip sahaja. Bahan lain bagi menggantikan asid sulfurik cair. So, apa-apa larutan nitrat adalah dibenarkan. Okay, so asid sulfurik cair yang biasa kita gunakan adalah asid sulfurik cair lah. Jadi, apakah fungsi asid sulfurik cair? Yang ni dia tak tulis di sini. Okay, so fungsi asid sulfurik cair, asid sulfurik cair, okay, fungsi dia adalah untuk membenarkan elektron mengalir melaluinya untuk melengkapkan litar. Dia akan tanya. So, biasanya yang ni, okey, yang ni adalah jawapan bagi 1 markah. So, basically, nota yang ini dia sangat bagus, sangat everything is complete. Everything is very very complete. So, kalau kamu nak tahu, okay, perubahan tenaga dia selalu keluar 1 markah. Pengaliran elektron dia selalu keluar 1 markah. Mana satu katot, mana satu anod. So, kamu kena tahu. Contoh soalan. Soalan dia kata, apakah elektrod anod, apakah elektrod bagi katot. So, kamu kena tentukanlah. Kalau anod dia adalah Y, kalau katot dia adalah X. So, which bring 2 marks. So besar kan? Okay, lepas tu terminal also. Kalau terminal, di sini 1 markah, di sini 1 markah. Okay, mana satu yang reduction, mana satu agent oxidation. Yang ni dapat 1 markah, 1 markah. Okay, pemerhatian always 1 markah, 1 markah di sini juga. Okay, di sini 1 markah, di sini 1 markah. And everything is 1 mark.
Tapi dia takkan keluar semua lah, tapi dia akan keluar a few from it. Dia takkan tanya semua. So total, okay. So total marks here is, kalau kita tengok betul-betul kan, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So total up, this is 15 marks. So which is a bonus for you. Kalau kamu hafal, okay, bahan famous, kamu kena hafal. Okay, kamu kena hafal bahan famous, mana satu oxygen, mana satu oxidation, mana satu reduction. Lepas tu anode, macam mana nak gunakan rumus anode. Atas SEK, negative oxidation, donate electron. Lepas tu kamu kena tahu dia punya nombor oxidation number. Okay, kamu kena tahu. Okay, so kamu kena tahu half ionic equation, serta persamaan setengah ion. It is very important. Okay, so sampai situ terlebih dahulu untuk video kali ini. Okay, so I hope you can fully understand what I mean by, sebab saya harap saya tak terlalu laju dalam mengajar kamu untuk subtopik ini, sebab subtopik ini untuk kamu nak dapatkan penjelasan yang lebih jelas, kamu tengok yang part sebelum ini. Okay, so baru tu kamu tengok this one. Okay, so these notes you can write and you can tulislah dalam you punya buku nota, sebab dia sangat-sangat penting, dan saya dapat jamin dia punya soalan tu lebih kurang sama macam ini. So contoh, okay, 1A1, dia akan tanya apakah perubahan tenaga yang terlibat. 1A2, apakah elektrod anod, apakah elektrod katod. Okay, lepas tu soalan B, apakah pemerhatian dx. So macam tu contoh-contoh soalan dia. Okay, so dapat saya bayangkan, so macam itulah nanti soalan peperiksaan untuk yang melibatkan sel tiup you. So itu sahaja untuk hari ini, dan terima kasih. Bye bye.